Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid SKTSA tahun 1 pada hari ini untuk program transisi hari Selasa 2 hari bulan 2 2021. Kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu lepas. Baik, tanpa membuang masa, lihat pada skrin yang cikgu paparkan ini. Okey, hari ini kita akan sambung muka surat 23 dan 24. Jom kita lihat pada muka surat 23 dan 24 apa yang perlu kamu buat dan bagaimana jawapan yang akan kamu tulis. Sekejap ya, loading sikit. Baik. Okey. Buku kita masih lagi menggunakan buku transisi. Okey. Muka surat 23 dan 24. Pada muka surat 23 dikatakan warnakan benda hidup. Warnakan benda hidup. Apa itu benda hidup dan apa benda bukan hidup? Cikgu akan terangkan pada video selepas ini. Cuma cikgu di sini cikgu nak terangkan sedikit apa yang perlu kamu buat dan apa yang kamu tak boleh buat. Okey. Pada muka surat 23 dia kata aktiviti yang perlu kamu buat membanding dan membezakan benda hidup dan benda bukan hidup. Contoh, okey, ayam. Ayam benda hidup tak? Macam mana kita nak kenal pasti itu adalah benda hidup dan benda bukan hidup? Okey. Kemudian cikgu akan terangkan. Kemudian kita lihat pula pada muka surat 24. Labelkan anggota badan ikan. Tandakan right pada pernyataan yang diberikan. Okey. Tandakan right pada pernyataan yang diberikan ni di bawah ni okey. Yang di bawah sini nampak tak? Saya hidup di mana? Di darat. Kalau di darat tandakan right di darat kotak kecil di sebelah dia tu. Kalau saya hidup di air, tandakan right pada kotak sebelah dia tu, yang kotak kecil tu, di air, tandakan right. Okey. Kita teruskan penerangan apa yang perlu kamu buat. Okey, jom kita lihat sama-sama video yang cikgu akan tayangkan ini untuk mengenali apa itu benda hidup dan apa itu benda bukan hidup. Baik, dalam video ini dia akan berikan penerangan. Okey. Jom kita lihat sama-sama. Okey. Sepertinya cikgu maklumkan tadi, kita akan mengenali apa itu benda hidup dan apa itu benda bukan hidup. Jom kita ke seterusnya. Apakah benda hidup? Okey, contoh benda hidup. Manusia ni kita lah. Haiwan, kucing, kuda, singa, tumbuhan. Okey, tumbuhan seperti pokok bunga, pokok yang besar di tepi jalan ke di rumah kamu ke. Semua itu, tumbuhan itu semua adalah benda hidup. Kenapa dikatakan hidup? Sebab dia tak ada hidung. Macam mana cikgu? Macam mana dikatakan tumbuhan itu benda hidup? Dia tak boleh bergerak pun. Tak nampak pun dia pergi makan. Nanti cik. Itu pada segmen yang seterusnya. Okey, tumbuhan dikatakan benda hidup disebabkan apa? Dia membesar. Macam kita lah. Sekarang kamu tahun 1. Untuk tahun seterusnya kamu naik tahun 2. Tahun seterusnya kamu naik tahun 3. Tahun seterusnya kamu naik tahun 4. Makin lama kamu makin membesar. Bila keadaan kamu daripada kecil kemudian lama-lama makin membesar, itu yang dipanggilkan benda hidup. Sama juga macam tumbuhan. Mula-mula kita tanam dia kecil je ataupun dia tumbuh kecil je, rendah saja. Lama-lama bila kamu tengok tiba-tiba dia membesar. Bukan tiba-tiba kan. Lama-lama kamu tengok dia membesar. Kalau tiba-tiba membesar, cikgu pun terkejut. Okey. Kalau dia membesar tu, itulah yang dipanggil benda hidup. Kipas macam kipas rumah kamu. Kamu pernah nampak ke dia membesar? Tak ada kan? Kalau kipas di rumah kamu pun membesar, cikgu pun takut. Okey. Kalau benda yang tak membesar, salah satu ciri-ciri benda hidup, dia membesar.
Kalau benda yang tidak membesar, itu bukan benda hidup. Okey. Benda hidup ni dia ada 5 ciri. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan. Ciri-ciri benda hidup. Makan dan minum. Okey, untuk manusia macam kita lah, orang seperti kita ni. Kita makan dan minum. Makan nasi, minum air. Tak kisahlah di rumah ke, di kedai ke. Tetapi kita tetap lagi makan dan minum. Itu adalah salah satu ciri-ciri benda hidup. Kemudian kita tengok pula gambar yang seterusnya, video yang seterusnya tu, sebelah dia tu kucing. Kucing juga makan dan minum. Ada tak kamu pernah jumpa kucing tak pernah makan, tak pernah minum? Kucing mainan, kucing patung tu ialah patung kucing tu memang tak makan. Tapi yang jenis bergerak, bunyi, yang bermain dengan kamu, kucing yang bermain dengan kamu, dia tetap perlu makan dan minum. Itu yang dipanggil benda hidup. Sama juga macam tumbuhan sebelah dia. Okey, contoh katalah mak kamu atau ayah kamu menanam pokok bunga. Pokok bunga tersebut perlu juga disiram. Cuma dia tak ada mulut lah bunga ni, pokok bunga ni ataupun pokok-pokok tak ada mulut. Jadi kita kena siram. Jadi macam mana dia minum? Akar di bawah dia tu, di dalam tanah tu dipanggil akar, yang menjalar tu, yang bercabang-cabang tu. Itu dipanggil akar. Akar itulah yang akan menyerap air dan dia meminum melalui akar tersebut. Okey. Seterusnya, ciri-ciri benda hidup yang kedua, membiak dan membesar. Okey. Membesar seperti yang cikgu terangkan tadi. Okey, kamu untuk tahun ni kamu tahun 1, tahun depan 2022 kamu tahun 2, kemudian 2023 kamu tahun 3. Kamu makin lama makin membesar. Kamu ukur tinggi kamu dengan mak ayah kamu pun kamu semakin tinggi. Itu yang dipanggil membesar. Okey, macam mana pula disebut membiak? Membiak ni kita bertambah bilangan. Okey, melahirkan anak bagi orang perempuan, bagi mak macam mak kamu lah. Okey. Apa dia? Membiak. Membiak ni contoh kamu tengok dalam gambar Rajah pada video ni, kamu nampak tak? Mula-mula dia jadi bayi yang hisap puting susu tu. Kemudian dia membesar sedikit. Kemudian membesar sikit nombor 3 tu. Okey, membesar sedikit nombor 3 tu, contoh macam kamu lah. Okey, macam kamu pergi mana tu? Kamu pergi ke sekolah. Kamu makin lama kamu makin membesar, betul tak? Macam inilah juga. Okey. Seterusnya. Okey. Kemudian gambar nombor 4. Kamu nampakkan gambar nombor 4 dalam video tersebut. Makin membesar. Kemudian seterusnya lagi, siap ada misai. Macam cikgu lah. Okey, cikgu makin membesar. Cikgu dah semakin tua, bukannya semakin muda. Kemudian terus beredar lagi. Makin tua pakai tongkat. Kemudian makin tua lagi. Siap beruban. Janggut, misai, rambut bertukar warna menjadi putih. Okey. Kemudian sama juga macam tumbuhan ni. Mula-mula sebelum dia membesar, dia menjadi pokok, dia berasal daripada biji benih. Kemudian daripada biji benih tersebut dia tumbuh daun. Kemudian lepas tumbuh daun dengan akar, dia tinggi sikit keluar daripada tanah. Biji benih tu ada dalam tanah. Kemudian semakin lama makin membesar dan keluarlah daun. Kemudian keluar daun, kalau pokoknya berbuah jadi buah. Makin lama dia makin tinggi, makin lama makin tinggi dan membesar. Okey, kita sambung. Ciri-ciri benda hidup yang seterusnya, bernafas. Okey, apa yang dimaksudkan dengan bernafas? Contoh mudahlah bagi kita, manusia. Kamu tutup hidung kamu dengan mulut. Apa kamu rasa? Kamu rasa sesak nafas? Tak selesa, betul tak? Disebabkan rasa tak selesa dan rasa sesak itulah yang dipanggil bernafas. Okey, kita benda hidup semua perlu bernafas. Ikan pun bernafas. Cuma dia istimewa, berada dalam air, dia boleh bernafas di dalam air. Tumbuhan juga bernafas. Okey, tumbuhan bernafas. Macam mana bernafas? Kalau kita menggunakan orang panggil teropong ataupun teleskop khas, kita bolehlah nampak di daun-daun tersebut ada liang-liang roma. Liang-liang roma itulah yang dipanggil lubang untuk tumbuhan bernafas. Macam kita ni bernafas menggunakan hidung lah. Okey, seterusnya, ciri-ciri benda hidup seterusnya, bergerak sendiri. Betul, bergerak sendiri.
Kenapa dikatakan bergerak sendiri? Contoh kalau kamu kata robot itu benda hidup. Boleh ke dia bergerak sendiri tanpa kita masukkan bateri, tanpa kita guna bateri? Tak boleh kan? Jadi dia bukannya benda hidup. Itu dia perlukan bantuan. Dia perlukan bateri. Macam kita boleh bergerak sendiri. Nak ke mana-mana pun kita boleh bergerak sendiri. Ke kamu juga pakai bateri? Tak ada. Kita manusia tak perlu pakai bateri. Manusia, haiwan, tumbuhan macam mana pula bergerak? Akar dia bergerak semakin lama semakin membesar, semakin memanjang di bawah tanah. Kita sambung video seterusnya. Apakah benda bukan hidup pula? Apakah benda bukan hidup pula? Kita tengok contoh benda bukan hidup. Kereta, kapal terbang. Cikgu, kereta dan kapal terbang boleh bergerak? Memang boleh bergerak, tapi kereta dan kapal terbang tanpa minyak, dia tak boleh bergerak sendiri. Kita perlukan minyak ke? Pergi stesen minyak isi minyak, tak ada kan? Macam kapal terbang dan kereta perlukan minyak untuk bergerak. Jadi dia bukanlah benda hidup, dia perlukan bantuan. Seterusnya, kerusi memang tak bergerak lah. Rumah tak bergerak. Kalau rumah bergerak, macam manalah kamu nak tidur dalam tu? Macam mana kamu nak masuk dalam tu? Betul tak? Rumah tiba-tiba kamu balik, kamu daripada sekolah balik rumah kamu hilang. Dia bergerak pergi jalan-jalan. Jadi rumah tu tak bergerak dan dia juga bukan benda hidup. Seterusnya, ciri-ciri benda hidup. Benda bukan hidup, benda hidup pula. Benda bukan hidup. Dia tidak makan dan minum. Seterusnya, dia tidak membiak dan membesar. Membiak dia tidak. Contoh katalah ayah kamu beli kereta. Apa maksud tidak membiak? Ayah kamu beli sebiji je kereta warna merah. Balik rumah besok tiba-tiba, besok ke 2-3 bulan ke 2-3 tahun lepas tu, tiba-tiba kereta tu bertambah lagi. Dia melahirkan anak lagi. Ada ke macam tu? Tak ada kan? Kereta tu kalau ayah kamu ataupun mak kamu beli sebiji je lah, sebuah je lah, sebiji pula. Sebuah sajalah. Jadi dia tidak membiak dan tidak membesar. Kalau kereta tu contoh kamu beli di kedai mainan lah, kereta kecil. Kamu beli, tunggu esok ke, lusa ke, minggu depan ke, bulan depan ke, tahun depan, kereta tu semakin membesar. Cikgu berlari, cikgu mentakut, betul tak? Jadi benda yang tidak membiak dan tidak membesar itu bukanlah benda hidup. Seterusnya lagi, benda hidup tidak bernafas. Sudah semestinya tidak bernafas. Ciri-ciri benda hidup, apa dia? Benda bukan hidup, benda hidup pula. Dia tidak bergerak sendiri. Seperti yang cikgu katakan tadi, kapal terbang dan kereta memerlukan minyak untuk membantu benda tersebut bergerak. Tanpa minyak, kapal terbang, kereta tidak boleh bergerak. Kita tengok sedikit, lihat sedikit lagi mengenai benda hidup dan benda bukan hidup. Kita nak asingkan dia supaya kamu mudah mengenali, mudah mengecam benda hidup dan benda bukan hidup. Kau nampak kan benda hidup? Manusia, tumbuhan, pokok bunga, kuda, singa. Kemudian benda bukan hidup pula, kereta, kapal terbang, kerusi dan rumah. Jadi setakat ini cikgu berharap kamu faham apa itu benda hidup dan benda bukan hidup. Jadi kita sambung pada slide kita yang seterusnya. Kamu tadi dah mengenali mengenai benda hidup dan benda bukan hidup, betul tak? Sekarang jom kita tengok pula untuk labelkan bahagian ikan pada muka surat 24. Labelkan anggota badan ikan. Jom kita tengok sedikit mengenai anggota badan ikan. Mulut di depan, mata, sirip di bahagian atas badan ikan, sisik yang kamu kadang-kadang mak kamu ke kamu nampak macam mengerutu tu, nampak macam geli sikit, itu dipanggil sisik. Kemudian ekor. Ini adalah bahagian anggota badan ikan yang perlu kamu kenal. Tak perlu banyak pun. Ini je dulu. Sekarang kamu dah tengok. Baik. Dah tamat pula. Salah. Kemudian kita kembali semula kepada latihan kita yang tadi.
ya. Maaflah video hari ni panjang sikit ya. Cikgu nak kamu betul-betul faham apa itu benda bukan hidup, apa itu benda hidup, dan juga bagaimana nak labelkan bahagian-bahagian anggota haiwan. Okey, cuma untuk hari ini kita hanya belajar mengenai ikan dulu. Nanti bila dah habis program transisi, kita akan lebih mengenali, lebih belajar secara mendalam mengenai anggota badan haiwan yang lain. Okey, jom kita tengok pada muka surat 38. Okey. Kamu nampak kan tadi? Okey, pada muka surat 23, cikgu dah terangkan tadi membanding dan membezakan benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, macam mana kamu nak bandingkan? Latihan pada muka surat 23 ni kamu kena warnakan benda hidup saja. Benda bukan hidup biarkan kosong, jangan warna. Ingat warnakan benda hidup saja. Kemudian kita beralih pada muka surat 24. Arahan dia. Macam biasa, arahan tetap kena baca. Okey. Labelkan anggota badan ikan dan tanda karet pada pernyataan yang diberikan. Pernyataan yang diberikan ni pada bahagian bawah soalan ikan ni lah. Okey, tengok nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Tadi cikgu dah tunjukkan gambar dengan jawapan bahagian anggota badan ikan. Jadi cikgu berharap kamu boleh jawab yang mana ekor, kat mana mata, kat mana sirip, kat mana mulut dan kat mana sisik. Dan di bahagian bawah gambar ikan ni, okey, dia tulis saya hidup di darat. Kemudian kotak di bawah dia pula ni, saya hidup di air. Okey, ikan hidup di mana? Kalau di air, kamu tandakan air. Sudah semestinya lah ikan hidup di air kan. Kalau ikan ni boleh hidup di darat, macam mana kita nak tangkap ikan nak makan? Dia boleh berjalan, boleh bergerak. Susah. Okey, itu saja untuk untuk latihan kita pada hari ini, untuk video kita pada hari ini. InsyaAllah, jika kita berkesempatan, kita akan sambung pada hari Khamis nanti. Okey, cikgu harap kamu faham apa itu benda bukan hidup dan benda hidup, dan juga bagaimana nak labelkan bahagian anggota badan ikan tadi. Okey, terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.